Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Wahidah binti Rasid. Nombor matrik saya 266761. Kumpulan kami akan beritakan tentang Telekom Malaysia. Okey, untuk permulaan pengenalan, Telekom Malaysia ni ditubuhkan pada 12 Oktober 1984. Pada awalnya ia dikenali sebagai Jabatan Telekom Malaysia yang merupakan sebuah badan kerajaan, namun TM telah diswastakan pada tahun 1987. Tujuan penswastan TM ni adalah kerana untuk meningkatkan taraf ekonomi, kecakapan pekerja serta untuk meningkatkan keupayaan dan kekerapan dalam kerja yang dinamik untuk menghadapi persaingan sama ada di dalam maupun di luar negara. Awal penubuhan Telekom Malaysia ni adalah pada sejak kedatangan British pada abad ke-18. Jabatan Telekom Malaysia yang pertama bermula di negeri Perak pada tahun 1874 oleh J.W. Birch. Ia telah mewujudkan talian komunikasi sepanjang 27 batu menghubungi pejabat residen di Kuala Kangsar dan pejabat penolong residen di Taiping. Okey, TM ni dia memegang hak monopoli untuk penyediaan rangkaian telefon talian darat serta mempunyai pegangan kukuh dalam pasaran dengan perkhidmatan mudah alih. Oleh itu, perkhidmatan telekomunikasi kepada semua adalah sangat besar, di mana ia dapat menyumbangkan dari segi perkhidmatan suara, perkhidmatan maklumat, perancangan sumber syarikat, internet, perkhidmatan talian mudah alih, satelit, radio, siaran dan pakar perkhidmatan rangkaian. Okey, jadi terdapat 3 jenis perniagaan yang dilaksanakan oleh TM, iaitu perniagaan kecil, sederhana dan korporat, yang membekalkan talian tempatan dan juga perkhidmatan panggilan jarak jauh. Untuk memenuhi permintaan dan kehendak pelanggan, TM telah membahagikan organisasinya kepada 3 bahagian yang utama, iaitu Telco, Seriko dan Newco, yang merupakan kumpulan perniagaan industri yang menjalankan segala fungsi dan struktur organisasinya untuk lebih bersaing bersama dengan rangkaian telekomunikasi yang lain. Okey, Telco beroperasi melalui 12 bahagian utama yang merangkumi bahagian sumber manusia, kewangan telco, strategi perolehan, teknologi maklumat, perniagaan golden, perniagaan utama dan kerajaan, pengguna dan perniagaan, projek mega, perkhidmatan rangkaian operasi pelanggan dan juga pengurusan. Secara keseluruhannya, TM telah menetapkan matlamat untuk memberi kepuasan kepada pelanggan secara menyeluruh dan berusaha untuk menjadi sebuah syarikat telekomunikasi yang bertaraf dunia. Matlamat ini akan tercapai apabila pembangunan sumber manusia membekalkan produk dan memberikan perkhidmatan kualiti yang cemerlang serta memenuhi keperluan pelanggan pekerja dan pemegang saham. Sekian untuk pengenalan. Okey, kat sini ada 5 portals 5 forces. Yang pertama adalah new entrance, kedua competitive rivalry, yang ketiga trade of substitutes, yang keempat buyer power dan yang terakhir adalah supplier power. Okey, saya akan terangkan satu-satu. Okey, untuk new entrance, maksudnya pendatang baru. Dengan dasar kerajaan sekarang ni, Telekom Malaysia dia akan berupaya untuk terus stabil dan kukuh. Ini berikutan untuk masuk ke pasaran telekomunikasi di Malaysia adalah memerlukan lesen dan diberikan kebenaran oleh Suruhanjaya. Okey, untuk menjalankan sesebuah projek, kadang-kadang akan diberikan keutamaan kepada syarikat penyedia perkhidmatan yang sedia ada seperti Telekom Malaysia. Oleh itu, Telekom Malaysia ni dia berupaya memonopoli sepenuhnya sebagai penyedia perkhidmatan jalur lebar di Malaysia. Selain itu, tidak banyak pendatang baru yang berupaya untuk masuk ke pasaran ini berikutan permulaan modal yang sangat tinggi yang diperlukan untuk menjalankan operasi, melainkan terdapat syarikat-syarikat besar dari luar negara yang berminat untuk masuk ke pasaran Malaysia. Okey, yang kedua adalah supplier power, iaitu kuasa pembekal.
Pembekal mempunyai kuasa yang sangat besar untuk melakukan tawar-menawar, sama ada untuk menaikkan harga barangan bekalan ataupun dengan mengurangkan kualiti produk yang diberikan, tetapi ia masih juga bergantung kepada keadaan ekonomi pasaran semasa. Okey, pembekal akan mainkan harga sekiranya produk yang diminta ada berkaitan dengan pasaran ekonomi semasa. Misalnya produk seperti kabel fiber optik yang makin luas digunakan di seluruh dunia akan menyebabkan permintaan yang melebihi pengeluaran, dan tidak semua pembekal mampu menebusi pasaran tersebut. Yang seterusnya adalah buyer power, kuasa pembeli. Pembeli juga mempunyai kuasa apabila mereka dapat menekan penyedia perkhidmatan jalur lebar untuk menurunkan harga produk secara paksa dan menuntut kualiti produk yang lebih baik. Selain itu, pembeli boleh memaksa para penyedia perkhidmatan untuk bersaing dalam menawarkan harga yang kompetitif dan memberikan keuntungan kepada Telekom Malaysia. Okey, untuk trade-off substitutes, ancaman pengganti, ini merupakan pilihan alternatif pembeli ataupun pengguna dalam mendapatkan kualiti produk dan perkhidmatan yang lebih baik dan juga cekap. Okey, yang terakhir adalah competitive rivalry, persaingan. Persaingan antara pencabar sedia ada dan juga terdekat dalam merebut tempat di dalam pasaran tempatan. Ketegangan akan berlaku apabila pesaing ingin mendapat tempat penyedia perkhidmatan telekomunikasi di Malaysia. Perkara sebaliknya akan berlaku ialah apabila tiada pesaing yang boleh menggantikan tempat penyedia perkhidmatan, maka mereka akan berada di tahap tertinggi dalam pasaran sekaligus akan dapat keuntungan yang lebih tinggi. Okey, seterusnya kita masuk pada bahagian analisis. Okey, untuk analisis persekitaran luaran adalah ada 4, iaitu bahagian politikal, korupsi, sistem dasar dan kestabilan politik. Yang kedua, ekonomi adalah kadar pertumbuhan perniagaan, inflasi, kadar tukaran mata wang, kemahiran tenaga kerja, keadaan infrastruktur dan cukai. Yang seterusnya adalah teknologi, inovasi dan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir adalah sosial, status sosial dan gaya hidup, kepelbagaian budaya dan juga kapasiti kepenggunaan. Okay, so untuk politik, bahagian korupsi, Malaysia adalah di tangga yang ke-62 berdasarkan Transparency International dalam korupsi. So, Telekom Malaysia perlu memastikan keterusan dalam operasi bagi mendapatkan kepercayaan dan keyakinan pelabur dan juga pengguna. Misalnya pada waktu tertentu bagi seseorang atau organisasi itu sendiri untuk mendapatkan sesuatu perkara, bayaran atau audit kopi perlu diberikan bagi memastikan akses berjalan dengan lancar dan juga cepat. Yang kedua adalah bahagian ekonomi. Okey, untuk kadar pertumbuhan perniagaan, rata-rata entiti perniagaan memerlukan jaringan jalur lebar untuk berfungsi, misalnya untuk melakukan hal-hal berkaitan pemasaran. Okey, yang kedua, inflasi. Kadar inflasi di Malaysia ni mengikut tabung kewangan antarabangsa IMF telah berada pada kadar 3.0% untuk tahun 2022, berikutan perang di Ukraine yang telah mencetuskan krisis kemanusiaan dan memberi kesan dalam kenaikan harga bahan mentah. Dan seterusnya, kadar tukaran mata wang. Keadaan mata wang asing yang tidak menentu dan juga semakin rendah akan memberikan gangguan di dalam perancangan dan pelaksanaan Telekom Malaysia. Selain daripada itu, kemahiran tenaga kerja. Telekom Malaysia boleh mendapatkan tenaga kerja dan memberikan latihan dan bimbingan berikutan sumber dan tahap tenaga kerja mahir di Malaysia yang belum mencapai tahap yang tinggi. Okey, yang seterusnya adalah keadaan infrastruktur. Keupayaan infrastruktur di Malaysia masih rendah. Justru Telekom Malaysia boleh menggunakan peluang yang sedia ada untuk menambah atau memperbaiki infrastruktur sedia ada bagi mengaut keuntungan.
Seterusnya adalah bahagian sosial. Okey, yang pertama adalah status sosial dan gaya hidup. Ada kalanya sesetengah golongan berpendapatan tinggi ni tidak menggunakan sepenuhnya rangkaian internet, namun masih membeli pakej perkhidmatan yang lebih mahal bagi memenuhi tuntutan status mereka. Yang kedua adalah hijrah dan migrasi. Malaysia antara negara yang menawarkan pelbagai peluang pekerjaan terutama di ibu kota. Kebanyakan warga luar bandar akan berhijrah ke kawasan bandar bagi memastikan kelangsungan hidup. Yang seterusnya adalah kapasiti kepenggunaan. Seiring dengan langkah dalam menuju ke arah negara maju, kadar kepenggunaan sistem telekomunikasi terutamanya jalur lebar dan internet akan lebih besar dan laju untuk sambungan internet mereka. Dan yang terakhir adalah teknologi. Inovasi dan perkembangan teknologi merupakan faktor kejayaan utama dalam industri ini, kerana dengan perancangan dan pelaksanaan yang baik, ia akan menjadikan sesebuah organisasi itu menjadi pendahulu dalam perlembagaan dan mendapat bahagian yang besar di dalam pasaran tempatan. Justru Telekom Malaysia harus memanfaatkan peluang berikutan itu untuk memonopoli kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Okay, seterusnya adalah analisis persekitaran dalaman. Okay, kita ada 6 aspek. Yang pertama, pengurusan sumber manusia, operasi, pemasaran, penyelidikan dan pembangunan, dan perolehan. Okay, saya akan terangkan dulu untuk bahagian pengurusan. Okey, untuk pengurusan, tadbir urus TM Telekom Malaysia adalah berasaskan kepada prinsip dan amalan tadbir urus korporat dan perlu mematuhi Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia tahun 2021 MCCG, keperluan penyenaraian pasaran utama Bursa Malaysia, Malaysia Securities Berhad, panduan tadbir urus korporat dan piawai tadbir urus korporat bagi memastikan kecekapan dan ketelusan di dalam perniagaan. Okay, yang kedua adalah pengurusan sumber manusia. Okey, pengurusan sumber manusia ni dia Telekom Malaysia ni dia mengutamakan pekerja mahir yang mempunyai pengetahuan berasaskan kemahiran yang berkait dengan bidang teknologi dan telekomunikasi. Ini disebabkan Telekom Malaysia ini adalah perniagaan yang berasaskan penyediaan perkhidmatan telekomunikasi dan memerlukan pekerja yang mahir dalam aspek operasi teknikal. So, tambahan lagi, pada masa akan datang, ia akan menggunakan banyak teknologi berkaitan rangkaian fiber. Okay, seterusnya adalah bahagian operasi. Telekom Malaysia ni beroperasi dengan membina stesen satelit bumi bagi menghantar dan menerima gelombang radio untuk perkhidmatan telefon, selain menyediakan dan membina kabel dasar laut, fiber gentian optik ke seluruh semenanjung Malaysia dan melancarkan satelit ke angkasa. Telekom Malaysia ni telah membangunkan TM Point di seluruh negara sebagai one-stop center di mana ia memanfaatkan pelanggan melalui bantuan perkhidmatan seperti menyemak dan membuka akaun TM. Okay, seterusnya adalah bahagian pemasaran. Telekom Malaysia telah menawarkan pelbagai produk dan pakej yang berbeza, sama ada untuk kegunaan domestik atau perniagaan bagi memenuhi kehendak pelanggan. TM ni dia mempromosi dan menjual produk dan perkhidmatan di seluruh negara melalui pelbagai cara, iaitu melalui TM Point, Carnival, penajaan serta melalui booth kecil di pasar-pasar malam dan kawasan kejiranan. Seterusnya adalah bahagian penyelidikan dan pembangunan. TM dilihat masih kekal relevan mendahului pesaing yang lain dalam proses menerajui kemajuan teknologi dengan kewujudan Telekom Malaysia Research dan Development TM R&D. Okey, yang terakhir adalah perolehan. Jabatan perolehan akan memastikan bahan mentah atau pembelian produk dan perkhidmatan dari pembekal mematuhi piawaian yang telah ditetapkan agar ia dapat digunakan secara meluas ke seluruh negara. Okey, kecekapan dan juga kecekapan teras dan kelebihan daya saing
Telekom Malaysia ni dia mempunyai rangkaian aset dan merupakan penyedia perkhidmatan terbesar di dalam sektor telekomunikasi di Malaysia. Disebabkan saiz operasinya yang besar, ia lebih dikenali dan dipercayai berbanding pesaingnya, selain menawarkan pelbagai pakej yang memenuhi kehendak pelanggan, sama ada kepada individu ataupun entiti perniagaan. Okey, tambahan lagi, TM ni telah mula menawarkan perkhidmatan jalur lebar yang diberi nama Streamix semenjak tahun 2001 yang menggunakan Digital Subscriber Line (DSL) yang membolehkan pelanggan untuk mengakses rangkaian internet melalui rangkaian wayar telefon. So harga produk yang ditawarkan adalah bermula dari RM89 untuk penggunaan internet, yang sekarang ni dah naik kepada RM98, sehingga RM349 sebulan untuk kelajuan 800 Mbps. Okay, selain itu, Telekom Malaysia ni dia mempunyai bahagian Research and Development (R&D), dan ia berupaya untuk mendahului pesaingnya di dalam pembangunan teknologi. Telekom Malaysia juga telah memenangi banyak anugerah semenjak tahun 2011 yang berkaitan perkhidmatan dari organisasi luar dan juga dalam negara. Ia dengan ini telah menguatkan lagi penjenamaan sebagai penyedia perkhidmatan jalur lebar di Malaysia. Dekat sini kita boleh tengok dia punya orang kata pakej Telekom Malaysia dan juga anugerah yang TM telah terima sepanjang TM beroperasi. Okay, pada tahun 21 Januari 2022, ia menang Putra Brands Awards. 24 Disember 2021 menang PCcom Best Product of the Year. Tahun 16 Disember 2021 menang HR Asia Best Companies to Work in Asia 2021. 16 Disember 2021 ia menang National Annual Corporate Reports Award. 13 Disember 2021 ia menang The H Billion Ringgit Club. Yang seterusnya adalah pada 1 Disember 2021 menang sebagai Top 75 Leaders in Southeast Asia. So itu sahaja bahagian analisis. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Anisa Safia binti Mas Nur Balia dan rakan tugasan kumpulan saya dan rakan sekalian. Saya Tilaka Ana Perempuan M. Sivam, nombor matrik 276233. Saya dari Pusat Pembelajaran Melaka. Hari ini saya ingin membentangkan tentang Telekom Malaysia, iaitu daripada bahagian saya, analisis SWOT. Analisis SWOT Telekom Malaysia menganalisis jenama dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya. Dalam analisis SWOT Telekom Malaysia, kekuatan dan kelemahan adalah faktor dalaman, manakala peluang dan ancaman adalah faktor luaran. Analisis SWOT ialah rangka kerja pengurusan yang terbukti yang membolehkan jenama seperti Telekom Malaysia menjadi penanda aras prestasi perniagaan dan prestasinya berbanding pesaing. Telekom Malaysia adalah salah satu jenama terkemuka dalam sektor penyelia perkhidmatan telekom. Bagi Telekom Malaysia, analisis SWOT dapat membantu jenama memberi tumpuan kepada membina kekuatan dan peluangnya sambil menangani kelemahan serta ancaman untuk memperbaiki kedudukannya dalam pasaran. Kita beralih kepada kekuatannya. Kekuatannya ialah Telekom Malaysia melihat aspek utama perniagaannya yang memberikan kelebihan daya saing di pasaran, iaitu beberapa faktor penting dalam kekuatan jenama termasuk kedudukan kewangannya, tenaga kerja yang berpengalaman, keunikan produk dan aset tidak ketara seperti nilai jenama. Berikut adalah kekuatan dalam analisis SWOT Telekom Malaysia, iaitu perkhidmatan jalur lebar, berkelanjuan tinggi membantu memberi perkhidmatan kepada pelanggannya, portfolio perkhidmatan yang kuat di seluruh pasarannya, meningkatkan kecairan membantu melaksanakan strategi yang pelbagai di mata pasaran,
tenaga kerja yang kuat yang lebih daripada 30,000 anggota dan keterlihatan jenama yang sangat baik melalui TVC dan kempen iklan, cetak dan aktiviti dan perencanaan CCR yang lain. Seterusnya, kita beralih kepada kelemahan yang dihadapi oleh Telekom Malaysia. Kelemahan jenama adalah aspek tertentu perniagaan yang boleh diperbaiki untuk meningkatkan kedudukannya lebih jauh dalam dunia pasaran. Kelemahan tertentu boleh ditakrifkan sebagai sifat yang syarikat kurang atau di mana pesaing lebih baik. Berikut adalah kelemahan dalam analisis SWOT Telekom Malaysia, iaitu kebergantungan kepada pasaran Malaysia dan penembusan global dan keterlihatan jenama adalah terhad berbanding dengan gergasi telekom terkemuka. Dan ketiga ialah peluang. Peluang untuk mana-mana jenama boleh merangkumi bidang penambahbaikan untuk meningkatkan perniagaannya. Peluang jenama boleh terletak kepada pengembangan geografi, penambahbaikan produk, komunikasi yang lebih baik dan lain-lain. Berikut adalah peluang dalam analisis SWOT Telekom Malaysia, iaitu perkhidmatan baru untuk menarik pelanggan baru, perjanjian strategi untuk membantu berkembang di pasaran baru. Ketiga ialah pertumbuhan perkhidmatan telekomunikasi yang jangka dapat membantu pertumbuhan pendapatan. Dan keempat ialah meningkatkan pasaran jalur lebar di seluruh dunia. Manakala dari aspek ancaman pula ialah ancaman untuk mana-mana perniagaan boleh menjadi faktor yang boleh memberi kesan negatif kepada peniaganya. Terdapat beberapa faktor seperti peningkatan aktiviti pesaing, perubahan dasar kerajaan, produk atau perkhidmatan alternatif dan lain-lain boleh menjadi ancaman. Ancaman dalam analisis SWOT Telekom Malaysia adalah seperti yang disebutkan, iaitu perubahan peraturan yang menyebabkan kesan berterusan terhadap operasi. Sebagai contohnya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengeluarkan suatu perubahan atau peraturan akan menjadi ancaman kepada perkhidmatan komunikasi dan digital di seluruh Malaysia. Dan keduanya ialah tekanan kompetitif yang membawa kepada masalah harga. Dan yang ketiga ialah perubahan teknologi yang memerlukan infusi model yang tinggi. Dan akhirnya, pesaing Telekom Malaysia. Terdapat beberapa jenama di pasaran yang bersaing untuk set pelanggan yang sama. Berikut adalah 3 pesaing teratas Telekom Malaysia, iaitu Komunikasi Maxis, kedua ialah Digi dan yang ketiga ialah penyerapan modal Vodafone. Baiklah, kita pergi kepada cadangan yang boleh diperbaiki oleh Telekom Malaysia untuk menaik taraf sistem mereka. Berdasarkan kajian, Telekom Malaysia sudah mempunyai Wi-Fi tanpa wayar, tetapi ia tidak mudah alih dan mudah digunakan. Telekom merancang untuk membangunkan Wi-Fi mudah alih yang merupakan peranti yang mudah tetapi tidak cukup tepat. Telekom Malaysia boleh menghasilkan Wi-Fi mudah alih berdasarkan beberapa ciri sebagai inisiatif untuk menarik pelanggan mereka. Wi-Fi mudah alih peranti yang sepatutnya lebih ringan, mudah alih untuk dibawa ke mana-mana dan berkuasa bateri. Ia juga boleh diukur dan harus dipindahkan oleh Wi-Fi ke mana-mana atau komputer riba. Wi-Fi mudah alih adalah salah satu yang paling disukai oleh pengguna. Ini kerana ia mudah dan mudah dibawa ke mana-mana sahaja mereka pergi. Dengan menyediakan perkhidmatan ini, ia dapat meningkatkan hasil dan keuntungan Telekom Malaysia yang akan menjadikan Telekom Malaysia mempunyai pelanggan yang ramai. Orang ramai akan menantikan jenis Wi-Fi mudah alih ini kerana ia merupakan teknologi yang penting baharu yang perlu dimiliki oleh semua orang untuk terus hidup dalam abad ke-21 ini. Selain itu, Telekom Malaysia juga harus mengemukakan sistem baru untuk mengenal pasti penipuan. Disebabkan terdapat
ramai rakyat yang terpedaya dengan penipuan sebagai contohnya scammer online dan lain-lain. Sebagai contohnya, mangsa seorang kerani jualan 34 tahun telah menerima panggilan daripada Ibu Pejabat Telekom Malaysia yang memaklumkan terdapat penggunaan internet secara curi atas nama mangsa di sebuah premis di Seremban. Dalam membangunkan perkhidmatan baru berdasarkan teknologi baru seperti internet, analisis data dan 5G yang akan memberi peluang untuk mengurangkan kos operasi sambil menawarkan perkhidmatan peneraju pasaran. Pelaksanaan perkhidmatan digital baharu ini akan menjadi kunci kepada Telekom Malaysia. Ringkasannya, dengan menggunakan strategi yang baik untuk mengatasi cabaran mereka dalam syarikat dan akan menghasilkan keputusan yang baik dalam syarikat dalam jangka masa yang panjang untuk Telekom Malaysia. Selain itu, Telekom Malaysia juga boleh memberi data yang percuma atau mewujudkan telco seperti Digi, Celcom dan Maxis, terutamanya kepada para pelajar dan warga emas. Ini juga akan meningkatkan mutu perkhidmatan dan akan menghasilkan keuntungan Telekom Malaysia. Selain itu, Telekom Malaysia juga boleh mengembangkan rangkaian digitalnya dan bagi menjamin peningkatan mutu perkhidmatan dan akan kekal kedudukannya sebagai peneroja telekomunikasi di pasaran dunia. Kesimpulannya, Telekom Malaysia adalah sederhana prestasi operasi di mana mereka masih dalam keadaan baik kedudukan berbanding syarikat lain dalam industri yang sama. Walaupun pertandingan adalah tinggi, tetapi Telekom Malaysia boleh berjaya mengekalkan reputasi mereka dengan baik. Selain itu, berdasarkan data 5 tahun yang lalu, Telekom Malaysia menunjukkan prestasi yang kurang baik dalam jangka risiko kewangan di mana ROA terus menurun manakala dalam masa yang sama, risiko kewangan berada dalam trend cenderung, serta saiz syarikat adalah pertumbuhan. Secara teorinya, ia menunjukkan hubungan negatif di mana Telekom Malaysia tidak cekap dan berkesan dalam menjana keuntungan, tetapi hakikatnya Telekom Malaysia mesti lebih cekap untuk menjana pendapatan untuk aspek masa hadapan dengan kesan pasaran. Telekom Malaysia dicadangkan untuk lebih menumpukan perhatian kepada prestasinya dalam masa hadapan. Setakat sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.